Sebab sunscreen ada banyak bahan-bahan kimia yang sangat bahaya kepada terumbu karang dan haiwan-haiwan marine. Dia akan mengakibatkan sama ada mereka dapat penyakit atau paling teruk dia akan mati. Mewarnaimu hanya di TV1. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sufi bin Muhammad Said dan nombor matrik 10 DKM21 F1054. Okey, seperti yang boleh dilihat daripada video tadi, ia menunjukkan bahawa kami akan mempersembahkan tentang cara memelihara dan memelihara kehidupan laut. Jadi, mari kita lihat video yang menunjukkan tentang cara memelihara dan memelihara kehidupan laut. Jom saksikan. Okey, sekarang saya akan terangkan tentang definisi memelihara hidupan laut. Okey, hidupan laut ni dia merujuk kepada tindakan-tindakan yang diambil untuk menjaga, merawat dan melestarikan hidupan laut serta ekosistemnya. Okey, ini termasuk usaha-usaha untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan mengurangkan ancaman terhadap spesies laut dan melestarikan habitat laut. Okey, contoh yang saya boleh bagi tentang memelihara hidupan laut ini adalah termasuk yang pertama, penubuhan kawasan perlindungan laut, iaitu dengan mewujudkan kawasan-kawasan konservasi laut yang dilindungi untuk melindungi habitat dan spesies yang tinggal di sana dari aktiviti manusia yang merosakkan. Okey, contoh yang kedua ialah pengurusan perikanan yang mapan, iaitu dengan mengawal aktiviti penangkapan ikan dengan mengamalkan amalan penangkapan yang berkelanjutan seperti had penangkapan dan masa bukal. Okey, contoh yang ketiga, pemeliharaan spesies terancam, iaitu usaha untuk menyelamatkan dan membiakkan semula spesies laut yang terancam kepupusan seperti penyu, ikan paus atau kura-kura laut. Okey, keempat pula, pengurangan pencemaran laut, iaitu dengan mengurangkan pencemaran laut seperti pembuangan sampah, bahan kimia dan sisa-sisa yang boleh merosakkan ekosistem laut. Okey, yang terakhir sekali iaitu dengan pendidikan dan kesedaran awam dengan memberi pendidikan kepada masyarakat tentang kepentingan menjaga kehidupan laut serta cara-cara untuk melindungi dan memelihara ekosistem laut. Jadi, dengan usaha-usaha ini amat penting bagi memastikan keberlanjutan hidupan laut ini, kesinambungan ekosistem laut dan mengekalkan keseimbangan laut yang diperlukan untuk kehidupan laut ini. Jadi, definisi dari segi memelihara hidupan laut pula adalah merujuk kepada usaha-usaha untuk mengembalikan atau meningkatkan populasi dan kelestarian hidupan laut yang terancam atau terjejas. Ini melibatkan tindakan-tindakan pemulihan yang bertujuan untuk menyelamatkan spesies laut yang terancam dan memulihkan habitat laut yang rosak. Okey, jadi contoh-contoh pemeliharaan hidupan laut termasuk dalam pertama, program pembiakan semula, iaitu melaksanakan program pembiakan semula spesies laut yang hampir pupus untuk meningkatkan populasi mereka. Yang kedua pula ialah rehabilitasi habitat dengan memulihkan kawasan-kawasan habitat laut yang rosak seperti terumbu karang atau padang lamun yang penting bagi kehidupan laut. Yang ketiga pula, pemuliharaan spesies terancam dengan melindungi spesies-spesies yang hampir pupus dengan menyediakan tempat perlindungan, pemantauan dan program pemulihan. Yang keempat pula, pengurangan ancaman dengan mengurangkan ancaman terhadap kehidupan laut seperti perangkap ikan yang merosakkan atau kemarau laut. Yang terakhir sekali, pendidikan dan kesedaran dengan mengedarkan maklumat dan pendidikan kepada masyarakat tentang kepentingan pemuliharaan kehidupan laut serta cara-cara untuk membantu dalam usaha pemuliharaan ini. Jadi, usaha-usaha pemuliharaan ini amat penting untuk memulihkan keseimbangan ekosistem laut yang terancam dan memastikan kelestarian hidupan laut bagi masa depan kita. Sekarang saya akan tunjukkan video
tentang perbincangan tentang cara memelihara dan memelihara alam sekitar. Jom kita saksikan. Salam sejahtera, selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Gigi Ahmad dalam Awani Pagi, dan hari ini kita nak membincangkan satu topik yang sangat menarik, di mana hari ini kita tahu 8 Jun diisytihar sebagai Hari Lautan Sedunia, dan setiap tahun pelbagai program diadakan bagi menyambut hari tersebut di seluruh dunia, dan program ini semestinya menjurus kepada ataupun untuk kita memastikan kelestarian laut itu sendiri, Gigi. Dan antara usahanya adalah dengan penggunaan teknologi marine. Untuk mengulas lanjut, kita bersama dengan seorang yang saya kira lebih dekat dengan laut, Profesor Dr. Muhammad Fazil Muhammad Akhir, pengarah Institut Oceanografi dan Sekitaran INOS UMT. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebutannya INOS atau INOS? INOS. INOS, okey. Baik, Prof, bagi mereka yang berada dalam industri laut ataupun dunia laut hari ini, pastinya amat bermakna untuk kalian semua, khususnya rakyat Malaysia amnya. Mengapa hari-hari sebegini penting untuk diketahui umum? Terima kasih Gigi dan juga Hafizi. Sebenarnya bagi pihak kita yang bekerja di laut ni, antara kelemahan yang terbesar yang kita ada adalah sebab kita duduk jauh daripada laut. Bila kita duduk jauh daripada laut, kita tak nampak kepentingan lautan. Sebenarnya lautan adalah salah satu perkara yang sangat penting terhadap kehidupan manusia. Tak kisahlah kita duduk jauh daripada laut atau dekat dengan laut, seluruh kehidupan di atas muka bumi ini memerlukan lautan, sebab lautan adalah bagi 50% daripada oksigen dalam atmosfera kita ni terhasil daripada lautan. Dan lautan lah yang bertanggungjawab terhadap pelbagai aspek kehidupan, terutama sosialis sebagai sumber protein. Makanan kita lebih daripada 50% protein dunia datang daripada laut. Dan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ni sebagai besarnya kerana isu perubahan iklim, pemanasan global, semuanya memberi impak pada lautan, dan kita bertanggungjawab untuk memastikan seluruh kehidupan ataupun manusia ni dia faham apa peranan yang boleh dia mainkan supaya dia boleh sama-sama untuk menyelamatkan laut. So itu antara peranan utama yang kita cuba bawa dalam setiap tahun. Sebenarnya peranan ini berlaku sepanjang masa. Kita sentiasa memastikan bahawa kita melaksanakan sesuatu untuk kita punya laut. Tapi tahun sekali macam hari-hari lain lah kan, hari ibu, hari bapa, nak ingat juga. So kita sambut Hari Lautan sebagai salah satu daripada kaedah untuk kita membawa lautan dekat dengan masyarakat dan kepada komuniti. Ya, saya suka apa yang Prof katakan, membawa laut lebih dekat kepada masyarakat. Justru kita akan lebih menghargai lautan itu sendiri. Dan semestinya kalau kita lihat UMT ini memang cukup sinonim dengan bidang marine serta lautnya. Mungkin Prof dapat ceritakan kepada kita semua apa agaknya peranan yang dimainkan oleh UMT dalam menyumbang kepada usaha untuk melestarikan laut ini, Prof. Baik, sebenarnya UMT adalah antara sebuah institusi universiti awam yang berfokuskan marine. So kalau kebiasaannya antara kursus-kursus ataupun kita kata dari segi di universiti punya program-program universiti, sebagai besar program marine ini tertumpu di Universiti Malaysia Terengganu. Dan kita antara universiti yang memberi fokus kepada penyelidikan kita lebih kepada marine dan juga sains akuatik. Sebab tumpuan kita lebih kepada lautan, kita pun sebenarnya duduk tepi laut. Dan kita telah dibangunkan dengan pelbagai teknologi dan juga kemudahan dan fasiliti sebagai sebuah institusi penyelidikan, bukan saja untuk negara, tetapi sebenarnya di rantau Asia Tenggara dan juga Asia, kita telah main peranan yang besar. So jadi kita sentiasa kita terlibat dalam pelbagai aspek penyelidikan, bukan saja daripada aspek sains yang mana melibatkan biodiversity, ekosistem, hubungan antara laut dan atmosfera, tetapi juga melibatkan pelbagai aspek lain seperti industri maritim, kita kata juga bahagiannya daripada aspek kejuruteraan dan juga beberapa melibatkan aspek sosial dan ekonomi. So kita dapat rangkumkan hampir keseluruhan aspek ilmu pengetahuan yang melibatkan lautan, daripada sains, teknologi sehinggalah kepada aspek masyarakat dan social science. So ini antara peranan yang kita cuba mainkan dalam negara dan juga di rantau kita ni, kerana kita nak memastikan bahawa laut ni penting. Pada masa yang sama kita melaksanakan sesuatu tanggungjawab yang lebih besar, itulah cuba memahami apakah impak dia dan juga supaya kita lebih bersedia sebagai sebuah negara dan juga sebagai nation yang sentiasa ready untuk menjawab beberapa persoalan besar dalam isu-isu yang sedang
dihadapi oleh lautan. Prof ada menyentuh mengenai teknologi. Kalau Prof boleh update kita ketika ini mengenai teknologi, apa mungkin jenis teknologi yang digunakan yang terkini dalam usaha melestarikan hidupan marine dan laut? Ada beberapa tumpuan yang utama yang kita bawa di peringkat INOS sebagai sebuah institusi di rantau Asia ni. Antaranya kita terlibat dengan pembangunan kita panggilkan sebagai Ocean Forecast System. Kita telah terlibat lama dengan rakan-rakan daripada China, Jepun, Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina. So kita bekerja sebagai sebuah pasukan yang besar untuk bangunkan. Sebab sebelum ni kita biasa dengar tentang kita kata forecast, weather forecast. Weather forecast ni dah jadi normal dalam kehidupan kita. Sekarang ni kat handphone senang je kita dapat weather forecast. Tapi ocean forecast ni jarang kita lihat atau kita beri tumpuan. Sedangkan sebenarnya banyak aktiviti dan sumber ekonomi kita terbesar datang daripada lautan. Dan memahami lautan dengan menyediakan prasarana kita kata ramalan adalah satu perkara yang sangat penting. Dan ia sedang dibangunkan di seluruh dunia. Dan kita bertuah sebab kita dapat bersama-sama terlibat dan kita telah bangunkan sebenarnya untuk Malaysia satu sistem ramalan untuk lautan yang boleh buat ramalan sekitar 5 hari ke depan, antaranya ramalan gelombang, ramalan arus permukaan, ramalan suhu. Ini boleh diguna pakai oleh pelbagai kita kata industri dan juga komuniti serta agensi-agensi kerajaan yang sangat memerlukan maklumat-maklumat ini dalam pelbagai aktiviti harian yang dilakukan, terutama sekali melibatkan pengangkutan maritim dan logistik. So itu antara sebahagian daripada apa yang kita lakukan. Pada masa yang sama sebenarnya ada juga beberapa inovasi-inovasi yang terkini yang kita bawa di peringkat universiti. Sebagai contoh, kita ada isu hakisan pantai. Kita ada satu kumpulan penyelidik kita yang memberi kita kata solusi yang lebih sustainable, lebih mapan, iaitu kita panggil e-fence. E-fence ni kita buat satu pagar di sekitar kawasan pantai. Tujuan dia untuk bagi ruang kepada tumbuhan-tumbuhan di sekitar kawasan pantai ni untuk lebih mencengkam kawasan berpasir supaya dia akan lebih lebih stable kawasan ni supaya dia tidak mudah terhakis. So kita guna kayu. So ini antara inovasi-inovasi yang kita cuba lakukan supaya kita dapat menyelamatkan ataupun mengurangkan impak hakisan kepada masyarakat. Pada masa yang sama kita guna teknologi yang lebih sustainable dan melibat sama masyarakat, komuniti terhadap solusi-solusi yang berasaskan sains dan teknologi. So ini antara tujuan kita lah. Kita nak pastikan teknologi ini bukan tertumpu kepada penyelidik saja, tetapi dia melibatkan masyarakat sebab pelaksanaan itu adalah satu perkara yang sangat penting. Dia bukan saja berlaku di peringkat sains ataupun teknologi, tapi bila nak laksana dia kena melibatkan masyarakat supaya dia dapat berlangsung dengan lebih kita kata lebih sustainable. Prof, cakap mengenai teknologi ini, mungkin Prof dapat ulaskan sedikit. Teknologi yang digunakan pada ketika adalah, adakah ia dibangunkan sendiri oleh Malaysia ataupun kita menggunakan pakai teknologi yang sedia ada? Dan bagaimana agar inovasi-inovasi ini dibuat supaya ia lebih sesuai dengan keadaan dan juga ekosistem dalam negara kita sendiri? Baik, sebenarnya inovasi-inovasi ini dia ada pelbagai jenis. Ada sebahagiannya kita guna pakai daripada teknologi luar. Ada sebahagiannya kita modify menjadi inovasi yang untuk kesesuaian di negara kita, dan ada sebahagiannya kita bangunkan sendiri daripada di Malaysia. Sebagai contoh yang saya sebut tadi, antara inovasi yang kita lakukan adalah kita buat kita hasilkan sistem ramalan. Ia adalah sistem yang dibangunkan secara global, tetapi kita perlu customize dia untuk kesesuaian negara kita. So itu dilaksanakan oleh penyelidik tempatan. Sebagai contoh tadi kita ada e-fence yang kita cuba untuk bagi satu penyelesaian kepada isu hakisan dekat kawasan-kawasan yang kurang padat kepadatan penduduk. Jadi itu adalah sebenarnya inovasi daripada penyelidik kita sendiri. Kemudian saya ambil contoh, kita sekarang ni banyak orang guna drone kan, sebagai contoh drone. So kita gunakan teknologi drone untuk menghasilkan teknik yang lebih berkesan untuk kita buat pemetaan biodiversity ataupun ekosistem coral terumbu karang di kawasan laut. So ini antara yang dihasilkan sendiri oleh penyelidik kita di INOS. Kita menggunakan teknologi yang sedia ada, tapi kita buat tambah baik untuk kita hasilkan sesuatu yang bersesuaian. Sebab sebahagian daripada teknologi ni dia tak bila kita cerita pasal laut ni, kadang-kadang dia bukan kita boleh beli dan kita guna saja. Dia memerlukan
kita customize dia untuk kesesuaian kepada penggunaan di tempat kita ataupun di kawasan kita. Ini antara sebenarnya yang menjadi inovasi yang dilaksanakan oleh sebahagian besar daripada penyidik kita, terutama di INOS dan juga di UMP secara umumnya. Dan juga mungkin apa peranan UMT dalam menghasilkan usaha baru dengan penggunaan teknologi terkini? Adakah kita nak lihat, adakah sebenarnya semua negara di dunia ini mempunyai kemahiran yang sama atau bagaimana? Saya rasa bila bercakap tentang lautan, dia ada satu keunikan yang besar, iaitu laut ni dia tak ada sempadan. Jadi kadang-kadang sebahagian besar masalah yang dihadapi di lautan adalah masalah bersama. Kita sebagai contoh Malaysia, Indonesia ada hadapi masalah yang sama. Kadang-kadang kita punya sempadan walaupun ada sempadan dia, tapi di laut kita tak nampak sempadan tu. Impak ataupun kesan dia adalah kesan yang kita terpaksa tanggung bersama. Sebagai contoh Laut Cina Selatan, kita kongsi lebih daripada 10 negara. Sebagian besar isu pollution ataupun isu pencemaran adalah antara isu yang besar yang terpaksa kita selesaikan secara bersama. So sebagai contoh, terdapat juga teknologi-teknologi yang kita ketengahkan untuk kita selesaikan masalah secara bersama. Antaranya macam mana kita nak mengurangkan masalah plastik. Antara isu terbesar dalam lautan sekarang ini selain daripada pemanasan global adalah pencemaran plastik, yang mana dia berlaku walaupun kalau Malaysia tak buang plastik pun plastik itu tak ada, because negara lain pun menyumbang pada benda yang sama. Tapi itu adalah masalah yang kita hadapi. So kita terpaksa cari satu penyelesaian bersama. Kadang-kadang ada masa kita sebab tu institusi oceanografi di dunia ni dia banyak yang membuat kerjasama secara kolektif, sebab sebahagian daripada masalah ni masalah yang kita terpaksa hadapi secara bersama. So ini antara yang kita lakukanlah, sebab kita memang kena libatkan negara-negara lain, dan sebahagian daripada inovasi yang kita buat tu adalah kerjasama dengan negara-negara lain juga. Ya, jadi penglibatan antara negara-negara lain amat penting dalam kita nak memastikan kelestarian laut kita terus terjamin. Dan pasti yang banyak lagi kupasan kita ingin bincangkan bersama dengan Prof. Dr. Muhammad Fazil selepas ini. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Seperti yang dilihat dari video tadi, perbincangan tersebut memberikan kita pengetahuan tentang cara memelihara dan memelihara yang patut kita sebagai manusia lakukan demi kesejahteraan hidupan laut pada masa akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sufi bin Muhammad Said. Saya student daripada Politeknik Seberang Berai. Ingin membuat sesi pertanyaan tentang cara memelihara dan memelihara hidupan laut dengan seorang student daripada UiTM Melaka dari kos pertanian. Okey, boleh perkenalkan diri dahulu? Okey, nama saya Nabiha. Saya student UiTM Jasir Melaka dan saya daripada kos degree pengurusan ladang. Okey, saya buka pertanyaan. Okey, boleh saya bertanya tentang apakah cara ataupun pendapat dari Cik Nabiha sendiri untuk menambah baik cara untuk memelihara dan memelihara hidupan laut? Okey, pada pendapat saya kita perlu membuat kempen mengurangkan penggunaan plastik, disebabkan sekarang kita menggunakan banyak plastik yang akan menyebabkan mengancam hidupan laut. Jadi penggunaan plastik ini akan mencecaskan hidupan laut. Jadi kita kena kurangkan penggunaan plastik. Okey, poin yang kedua adalah kita membuat penanaman terumbu karang, menghindari overfishing dan mendukung kawasan konservasi laut. Penanaman terumbu karang itu adalah untuk memberi tempat tinggal kepada hidupan laut. Kerana terumbu karang itu amat penting disebabkan di situ terdapatnya ekosistem hidupan laut. Menghindari overfishing adalah kita mengenakan had terhadap nelayan dalam menangkap ikan di laut. Jika kita overfishing, ia akan mengancam ekosistem hidupan laut. Dan mendukung kawasan konservasi laut itu bermaksud kita sokong dengan mengadakan taman hidupan laut, kerana di situ untuk apa yang kita panggil, untuk
menjaga ekosistem hidupan laut. Selain itu, kita juga boleh melakukan tindakan-tindakan sederhana sehari-hari juga boleh membantu, seperti mengurangkan penggunaan bahan kimia yang bahaya. Contohnya, kita membuang minyak laut yang menyebabkan permukaan laut itu kotor, ataupun kita membuang racun-racun pestisida untuk seperti pertanian contohnya. Kita menggunakan racun untuk racun rumpai, kita buang ke laut, kita akan menyebabkan mengancamnya hidupan laut, dan juga kita membuang sampah merata-rata juga akan mengancam hidupan laut. Sebab hidupan laut dia akan makan sampah-sampah yang terdapat di laut. Ia mungkin mengingatkan yang sampah tu adalah makanan. Jadi dia akan mengancam nyawa haiwan tersebut. Okey, jadi daripada apa yang Encik Nabiha sebutkan tadi merupakan penambahbaikan yang amat bagus yang boleh kita ambil iktibar dan boleh kita contohi, yang mungkin kita boleh lakukan untuk kebaikan pada masa hadapan. Okey, sekian daripada saya dan terima kasih kepada Encik Nabiha untuk sesi temu bual ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayuni binti Rozaidi, nombor matrik 10 DKM 21F1090. Hari ini saya akan menerangkan tentang faktor memelihara dan memulihara hidupan laut. Faktor pertama adalah hidupan laut adalah sumber makanan manusia. Contohnya ikan sangat penting untuk manusia, akan tetapi terdapat sumber-sumber lain dari laut juga menjadi sumber makanan manusia. Secara keseluruhannya, lebih 1 bilion manusia bergantung kepada sumber makanan dari laut. Ikan juga menjadi makanan bagi kucing. Faktor kedua adalah mengelakkan hidupan laut daripada mengalami kepupusan. Contohnya di Malaysia, kita mempunyai kehidupan laut yang unik seperti penyu karah, ikan parimanta, penyu agar, dugong, ikan jerung tukul, penyu lipas dan ikan barakuda. Faktor yang ketiga adalah untuk menjana ekonomi negara. Sebagai contoh, banyak pelancong yang akan datang ke Malaysia kerana ingin melihat hidupan laut, sepertinya di Semporna Sabah dan Terengganu. Lautan yang biru dan kaya dengan hidupan laut dan yang unik dan cantik. Apabila pelancong datang ke negara kita, ekonomi kita akan maju dari segi sektor pelancongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayuni binti Rozaidi, nombor matrik 10 DKM 21F1090. Hari ini saya akan bertemu bual seorang pelajar untuk mengetahui kefahaman beliau tentang memelihara dan memulihara hidupan laut. Boleh kenalkan diri anda? Nama saya Alia Hanis binti Amir Basar. Nombor matrik anda? Nombor matrik 10 DMT 21F1022. Pada pendapat anda, apa yang anda faham tentang memelihara dan memulihara hidupan laut? Daripada apa yang saya faham tentang memelihara serta memelihara kehidupan laut ini adalah memelihara ini lebih kepada penjagaan. Penjagaan ini penting kerana untuk memelihara kehidupan laut ini untuk generasi akan datang, supaya generasi akan datang dapat melihat pelbagai jenis hidupan laut seperti anjing laut, penyu serta dugong dan pelbagainya. Seterusnya untuk memelihara pula, memelihara ni lebih kepada usaha untuk menjaga kehidupan laut ini. Contohnya seperti masyarakat melakukan kempen gotong royong untuk membersihkan laut serta membuat ceramah kesedaran tentang betapa pentingnya kehidupan laut. Sebagai contoh, kita boleh lihat daripada apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan membantu penyu yang tersekat. Itulah contohnya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada beliau. Oleh itu, kita dapat kesimpulannya, kita sebagai seorang masyarakat ataupun manusia perlu faham apa itu memelihara dan memulihara hidupan laut kerana ia sangat penting untuk generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sahih Sayuti bin Muhammad Ali. Saya akan menerangkan kesan terhadap masyarakat apabila tidak memelihara dan memelihara hidupan laut. Yang pertama, pendapatan nelayan akan berkurang
Ini kerana populasi ikan dan haiwan-haiwan akuatik akan berkurang akibat daripada aktiviti-aktiviti masyarakat sendiri. Sebagai contoh, penggunaan tuba dan pukat tunda dapat membunuh ikan-ikan kecil yang belum dapat membiak. Seterusnya, sebagai contoh, kita dapat melihat keratan-keratan akhbar yang menunjukkan pendapatan nelayan yang terjejas dan menunjukkan kemerosotan populasi kerang. Yang kedua, anak muda tidak akan dapat melihat hidupan laut yang telah pupus. Pada masa kini, terlampau banyak haiwan-haiwan yang telah diancam kepupusan. Seperti contoh, penyu dan ikan lumba-lumba. Ini kerana haiwan-haiwan ini boleh pupus kerana pencemaran yang terlampau tinggi di dalam laut. Sebagai contoh, untuk penyu, apabila manusia membuang plastik, sebagai contoh straw dan plastik dan lain-lain, mereka akan menganggap plastik itu adalah makanan mereka, dan itu boleh menyebabkan penyu-penyu tersebut boleh mati. Akhir sekali, ekonomi negara dari sektor pelancongan akan merosot. Ini kerana apabila tempat-tempat pelancongan seperti Pulau Redang, Pulau Kapas mengalami pencemaran yang teruk, ini tidak dapat lagi kita untuk menarik para pelancong untuk datang melakukan aktiviti-aktiviti snorkeling dan berenang. Ini kerana tidak lagi ada haiwan-haiwan yang cantik seperti ikan badut dan macam-macam lagi seperti penyu. Oleh itu, kita hendaklah menjaga kelestarian alam ini untuk menaikkan ekonomi negara kita, pendapatan nelayan dan menjaga khazanah alam. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada ustazah yang saya hormati dan juga sahabat-sahabat saya yang saya sayangi. Nama saya Muhammad Afiq Aflah bin Azhar, bernombor matrik 10 DKM 21F1102. Pada kali ini saya akan membual salah seorang sahabat saya tentang isu memelihara dan memelihara hidupan laut di Malaysia. Pada kali ini saya akan mengajukan soalan cadangannya tentang isu memelihara dan memelihara hidupan laut di Malaysia. Sekian, mari kita bersama untuk menumbuh beliau. Bersama dengan saya Afiq Aflah dan di sebelah saya ialah Hasib Hakim. Okey, bolehkah anda kongsikan tentang memelihara dan memeliharakan, bolehkah anda kongsikan cadangan memelihara dan memelihara hidupan laut di Malaysia? Cadangan yang dapat saya kongsikan berkaitan isu ini, salah satunya dengan mengurangkan penggunaan plastik. Kerana plastik merupakan punca utama pencemaran kehidupan laut. Selain itu, cadangan yang kedua yang saya dapat kongsikan dengan mengadakan kempen kesedaran bagi masyarakat. Ini supaya dapat menanam rasa tanggungjawab terhadap individu itu sendiri maupun khalayak ramai. Itu saja cadangan yang dapat saya kongsikan bersama. Terima kasih ke atas cadangan yang diberikan. Okey, sekian, terima kasih. Terdapat banyak langkah dan cadangan untuk
memelihara dan memelihara hidupan laut. Antara yang kita dapat petik tadi ialah memelihara dengan cara mengurangkan penggunaan plastik. Kerana penggunaan plastik ini adalah penggunaan plastik yang sekali guna ini ialah punca berlakunya pencemaran kepada laut. Apabila penggunaan plastik ialah bahan yang sukar untuk reput dan ia akan bertahan dengan jangka masa yang panjang. Dalam jangka masa yang panjang ini, apabila dibuang merata-rata seperti di laut, ia akan menyebabkan berlakunya pengumpulan sampah dan air laut akan tercemar. Apabila air laut tercemar, ini akan mengganggu ekosistem laut sendiri dan hal ini akan menyebabkan hidupan laut akan mati. Antara lain yang boleh berlaku apabila apabila plastik terdapat di laut adalah hidupan seperti penyu akan bersangka bahawa plastik yang ada di sekitar tersebut ialah obor-obor. Penyu ialah sejenis haiwan yang memakan obor-obor. Apabila ia menyangka bahawa plastik itu adalah obor-obor, maka ia akan mati tercekik. Apabila berlarutan, maka hal tersebut akan mati. Apa yang kita dapat daripada temubuhan tersebut ialah kempen ini bukan sekadar untuk membuang waktu atau mengisi masa lapang. Kempen ini bertujuan untuk menyedarkan masyarakat tentang pentingnya hidupan laut ini, dan kita melakukan kempen ini untuk menjadikan masyarakat ini sayang akan hidupan laut. Kerana apabila sayang dan tahu bahawa pentingnya hidupan laut ini, mereka akan menjaga hidupan laut ini dengan baik. Seperti contoh, apabila kita menyayangi sesuatu perkara, kita akan menjaganya dengan baik, dan kita akan melindungi supaya tidak rosak dan tidak berlaku kecelakaan apa benda yang kita sayang. Seperti itu juga dengan hidupan laut. Apabila kita menyayangi hidupan laut dan kita rasa hidupan laut itu penting, jadi kita akan menjaga dan memelihara dan serta memelihara hidupan laut tersebut. Sekian, terima kasih.